Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tugas ataupun kerja malaikat memberi ilham kepada manusia. Ilham berbeza dengan wahyi. Wahyi ialah ajaran Allah, firman Allah yang disampaikan oleh malaikat kepada orang yang dilantik menjadi rasul. Ilham adalah bisikan malaikat yang dikurniakan kepada hamba-hamba yang soleh, yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan perkara yang benar, di mana seseorang itu mestilah ada ilmu agama, ilmu Quran dan Sunnah, baru dia tahu ini ilham ataupun bisikan syaitan. Orang tak tahu agama pakai bisikan kena syaitan, tak boleh beza. Ini mesti faham. Kerana Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama Islam dengan Quran dan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang diucapkan oleh ulama, oleh wali-wali, mestilah tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Kalau bercanggah dengan Quran dan hadis, itu ajaran sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada malaikat supaya memancarkan ilham ke arah mengerjakan kebaikan ke dalam hati hamba-hambanya. Perkara ini dinyatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lisyaitani lammatan bibni Adama wa lil malaki lammatan. Fa amma lammatu syaitani فإبعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليرد بالله من الشيطان." رواه الترمذي والنسائي. Artinya sesungguhnya syaitan itu mempunyai bisikan ke dalam hati manusia, dan malaikat juga ada bisikannya. Adapun bisikan syaitan itu ialah menggalakkan supaya seseorang itu melakukan kejahatan dan membohongi kebenaran. Dan bisikan malaikat itu menggalakkan seseorang itu beramal kebaikan dan mempercayai kebenaran. Maka sesiapa yang mendapatinya, hendaklah dia menyadari bahawa perkara itu dari Allah, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dan sesiapa yang merasai bisikan yang lain daripada petunjuk Allah, hendaklah dia memohon perlindungan Allah dari angkara syaitan. Umpamanya bisik supaya kita buat maksiat, minum arak, tak apa, suruh bunuh orang, sembelih orang, tikam orang. Ini bisikan syaitan. Kalau ada mesti kena a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Adapun daripada Allah ialah bila kita nak menegakkan yang benar, nak mendagakkan yang betul, di mana dia menguatkan hujah kita, menguatkan hujah kita bagi menyatakan yang benar. Ini daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, seseorang
yang nak tahu beza di antara bisikan malaikat yang datang daripada Allah, tipu daya syaitan, mestilah seseorang itu mempunyai asas-asas ilmu agama. Kalau tak ada asas ilmu agama, jadi sesat. Dan sebab itulah hendaklah kita beribadat dengan ilmu. Jangan beribadat tidak ada ilmu. Beramal dengan ilmu. Jangan buat amal tak ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, jadi rosak, jadi punah. Amal mengikut qadar ilmu yang ada pada kita. Jangan lebih daripada itu. Kalau melebihi, kadang-kadang menyebabkan syaitan boleh celah, boleh masuk. Inilah timbulnya ajaran-ajaran sesat. Bukan kadang-kadang ditunjuk benda-benda yang pelik untuk mengelirukan kita. Duk berasa betul, ada benda pelik ni berlaku. Rupanya syaitan menggoda dan menipu kita. Contohnya ada ulama di Mesir, Al-Syekh Al-Bahil Khuli. Dalam tahun 60-an ditahan almarhum Syekh Al-Bahil Khuli. Diseksa dalam penjara sehingga pengsan. Dalam masa pengsan itu, dengar suara memberi semangat pada dia. Syekh ni macam sahabat Nabi yang berjuang untuk menegakkan Islam. Sahabat Nabi dulu, Bilal bin Rabah, orang ni kena seksa. Macam Syekh lah juga, siapa martabat tu. Syekh kata setan, setan. Dia cerita. Lalu murid dia tanya, mana Syekh tahu dia setan? Kan Syekh kena seksa berjuang Islam. Dia kata, mana aku sama dengan sahabat Nabi? Sahabat Nabi tinggi martabat daripada kita. Kalau kita tak mengaji agama, susah lah. Punah lah. Tu jaga dah. Jangan main. Kadang-kadang benda yang kita buat tu dah molek, dia masuk celah tu. Nampak molek, tiba-tiba jadi sesat, jadi riak, jadi ujub. Inilah tujuan mengaji ilmu tasawuf. Mengaji ilmu tasawuf ni ialah untuk mengelakkan daripada bisikan-bisikan syaitan. Yang kita kena belajar juga Quran, belajar juga hadis, belajar juga dengan sunnah Nabi yang mengatakan, Nabi sebut dalam hadis, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunah thumma alladhina yalunah. Sebaik-baik kurun aku, kemudian yang berikut. Yang mana orang yang terbaik ialah sahabat Nabi dan generasi awal, kurun yang pertama, kurun yang kedua. Ini generasi yang terbaik. Orang yang kemudian ni tak boleh capai martabat orang yang sama dengan Nabi SAW. Kalau kita tak mengaji benda-benda begini, boleh jadi sesat dengan sebab bisikan-bisikan syaitan. Bendanya halusan. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Surah Al-Baqarah ayat 268. Artinya syaitan menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedangkan Allah menjanjikan untuk kamu keampunan daripadanya dan kurniaan. Dan Allah itu maha luas kurniaannya, lagi maha mengetahui. Terutamanya dalam kita berjuang untuk menegakkan Islam. Menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Umpamanya, syaitan kata, jangan terbaik, nanti kena potong gajimu. Kena ni, jangan terbaik. Bahaya ni, jangan bercakap benda ni, jangan bercakap. Senyap sudahlah. Ni bahaya. Itu bisikan-bisikan syaitan.
Kalau mu bercakap benda hak betul, nanti mu tak boleh batuan. Itu syaitan lah tu. Syaitan. Dan sebab itu, di akhir Quran. Buka Quran, surah akhir sekali apa dia? Suratul Nas. Ayat paling akhir apa dia? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menimbulkan waswas, kekeliruan dalam hati manusia itu, min al-jinnati, daripada jin, makhluk yang gaib, yang menimbulkan perasaan di dalam hati kita, dalam fikiran kita. Dan manusia yang ada keliling kita, jangan tebing. Ni ini termasuklah syaitan manusia dan jin. Kalau buat begini jadi fakir. Kita lupa yang beri rezeki Allah Ta'ala, Tuhan. Kita dah ingat Tuhan beri rezeki. Quran mengajar kita, di antara bisikan syaitan ialah menjanjikan kemiskinan sekiranya kita beramal dengan Islam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awal insanu ila firashihi ibtadarahu malakun wa syaitanun fayaqulu al-malaku ikhtam bi khair اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه طرد الملك الشيطان ويأتي bukan itu salah aja tu, ويأتي الملك يكلأه فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطانا فيقول الملك افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده الحمد لله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه buang tu titik tu, tak ada titik. فطرد الملك الشيطان وظل يكلأه رواه الحاكم وصححه ووافقه bukan waqa'ah, ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي Warawahu Abu Ya'la aidan. Artinya, apabila seseorang itu merebuah diri di tempat tidurnya, maka bersegeralah kepadanya oleh malaikat dan syaitan. Bila seseorang itu rebuh nak tidur, berebut malaikat dengan syaitan. Hadis menyebut, maka berkatalah malaikat, tutuplah dengan kebaikan. Tutup dengan kebaikan. Sebelum tidur tu tutup dengan benda yang baik, dengan bacaan yang baik. Dan berkata pula syaitan, tutuplah dengan kejahatan. Maka apabila dia, orang itu tidur, mengingati Allah sehinggalah dia tidur, maka apabila dia, yakni orang yang tidur itu berzikir, mengacau makna berzikir, menyebut nama Allah sehinggalah dia tidur, maka malaikat pun menghalau syaitan dan bermalam untuk menjaganya. Apabila dia bangkit dari tidur, bersegeralah pula kepadanya oleh malaikat dan syaitan. Maka berkata malaikat, bukalah dengan kebaikan. Dan berkatalah pula syaitan, bukalah dengan kejahatan. Maka apabila dia berkata, Alhamdulillahilladzi ahya nafsi. Ini bacaan yang panjang. Yang pendek, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu bacaan yang pendek. Dalam hadis ini bacaan yang panjang, yang disebut tadi. Artinya maksudnya segala puji bagi Allah
Tuhan yang menghidupkan diriku setelah dia mematikannya, dan dia tidaklah mematikan pada masa tidurnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang dalam pegangannya nyawa yang ditentukan kematiannya, dan dia melepaskan yang lain sehingga ajal yang ditentukannya. Segala puji bagi Tuhan yang menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sesungguhnya jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya bila berlaku kiamat selain Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menahan langit dari jatuh ke atas bumi, malaikat dengan izinnya. Bila seseorang itu membaca zikir alhamdulillah, memuji Allah, malaikat itu pun menghalau syaitan dan terus menjaganya. Menunjukkan bahawa malaikat ditugaskan oleh Allah menjaga manusia, memelihara manusia. Syaitan juga menjalankan perangai dia untuk merosakkan manusia. Di mana perkara ini berlaku sejak Nabi Adam AS. Berlomba antara malaikat dengan iblis. Malaikat untuk jaga Nabi Adam dalam kebaikan. Iblis pula cari jalan nak kacak Nabi Adam. Sebabnya Tuhan jadikan dalam diri manusia itu unsur-unsur rohani, unsur hawa nafsu ada dalam diri manusia. Unsur rohani hubungan dengan Allah dengan yang baik. Unsur nafsu ni ialah nak kepada benda yang ada di atas dunia. Dan Allah Ta'ala jadikan ada yang halal dan ada yang haram. Sekiranya mengikut kehendak yang halal, maka dapat pahala. Mengikut kehendak yang haram, maka boleh dosa. Iblis dan syaitan mengheret manusia supaya buat dosa. Malaikat berusaha untuk menjaga manusia ini. Oleh kerana adanya perlawanan dalam kehidupan manusia ini, maka Allah Ta'ala jadikan manusia itu, kalau taat kepada Allah, sampai ke tinggi lebih bermalaikat. Kalau lawan Allah Ta'ala pula, lebih jahat dari binatang. Binatang padam pada akal. Binatang itu. Ini ialah pertarungan yang berlaku dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Wallahu a'lam.